Terus. Orang main tak tahu ni dia kuliah. Okey, mungkin Haji boleh start dah kot. Kalau kat dia audio kuliah tu boleh start dah. Di audio kuliah boleh bagi kita start dah. Ya. Cuma dia bagi tak ni ha? Dia bagi tak ni dia tak nak. Oh, okey. Tidak ada pertanyaan. Oh, slow tu. 10, 8, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal batar wat takasur والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang saya hormati tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati dan dikasihi juga sahabat dan jawatan kuasa daripada Masjid Al-Khufraniyah Sungai Siput Perak. Yang untuk makluman, malam ni program kita adalah Allahumma salli alaihi aturan daripada penganjuran Masjid Khufraniyah Sungai Siput untuk sambil-sambil malam-malam selepas daripada tarawih untuk kita sama-sama mengisi ruangan kekosongan ini untuk kita sama-sama berbincang sedikit berkaitan apa itu kelebihan dalam bulan Ramadan dan apa itu manfaat yang Allah izinkan ataupun fadilat tertentu yang diberikan. Kenapa Ramadan itu disebut dengan penghulu bagi sekalian bulan? Kalaulah disebut dengan Sayyidul Ayyam ataupun penghulu bagi sekalian hari adalah hari Jumaat, maka penghulu bagi sekalian bulan pula adalah hari yang disebut dengan bulan Ramadan. Di antaranya Ramadan juga antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran. Dan Ramadan juga di antara bulan-bulan yang diiktiraf kemuliaannya sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang khusus berkaitan Ramadan ini. Maka malam ni kita berbincang dan kita mengambil sedikit ruang untuk kita mengambil istifadah ataupun manfaat daripada bulan Ramadan itu. Dan alhamdulillah hari ini hari ini adalah hari yang ke-12. Kita dah memasuki fasa Ramadan dan insya-Allah lagi beberapa hari je tuan-tuan kita akan masuk setengah ataupun nus daripada bahagian Ramadan dan kita akan mula dengan doa qunut. Maka ketika tu ketahuilah bahawasanya Ramadan telah separuh meninggalkan kita. Kita mengambil malam ni satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tajuk asas perbincangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah kata Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan kelebihan Ramadan itu.
Kenapa kita mengambil tajuk tentang syurga Ramadan dalam fasa PKP? Sebab ada beberapa benda yang kita tak akan dapat pada Ramadan yang sebelumnya, melainkan maknanya pada Ramadan pada tahun ni. Baik, kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wa jum'ah ila jum'ah. Ramadanu ila Ramadana. Mukaffiratu ma bainahunna izaj kabair. Maaf kan? Dia kata Nabi SAW dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW menyebut, Nabi kata solat 5 waktu daripada Jumaat ke Jumaat. Maksudnya orang yang disyariatkan untuk menjaga solat. Nabi kata Nabi SAW menyebut barang siapa yang dia jaga solat dalam bulan Ramadan. Maksudnya bukan berarti bulan lain tak kena jaga. Tapi keutamaannya bulan Ramadan itu lebih besar untuk kita sama-sama menjaga solat. Maka Nabi SAW menyebut, Nabi kata, dan daripada Ramadan ke Ramadan itu akan tukaffiraha, akan menghapuskan dosa-dosa yang di antara tempoh tersebut, dan apabila ia menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Ke dalam hadis ni Nabi SAW menyebut, barang siapa yang dia jaga solat sungguh dalam bulan Ramadan, yang dia mengambil manfaat sungguh dalam bulan Ramadan, daripada solat ke solat yang lain, daripada Jumaat ke Jumaat yang lain, daripada Ramadan ke Ramadan yang lain. So, daripada Ramadan yang pertama sampailah ni Ramadan yang dah masuk, Ramadan yang ke-12, 13 ni kita jaga sungguh-sungguh. Karena mudah-mudahan daripada penjagaan itu, kata Nabi SAW, tukaffiraha, akan dihapuskan sekalian perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Akan dihapuskan sekalian daripada perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, selagi mana tidak dia bercanggah dan melakukan daripada perbuatan dosa-dosa besar. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila berbicara tentang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana yang telah disyariatkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Maksudnya orang-orang terdahulu pun mereka ada syariat di zaman mereka. Mereka ada cara solat mereka, mereka ada cara zakat mereka, dan mereka ada cara mereka berpuasa. Kalau kita tengok syariat di zaman Nabi Musa AS berbeza dengan kita. Disebut dalam Al-Quran ketika Nabi Musa bertemu dengan Harun, minta dikeluarkan zakat. Maka menunjukkan di zaman Nabi Musa ada syariat di zaman Nabi Musa. Dan di zaman kita pun ada. Zaman kita ada syariat kita yang tersendiri. Atas sebab apa Allah perintahkan untuk kita berpuasa? La'allakum tattaqun, kerana objektif dan matlamatnya nak sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam fasa nak melalui Ramadan itu, of course, ketika nak diberikan takwa ni macam anugerah yang Allah bagikan. Macam kita belajar di universiti, selepas 4 tahun kita dapat ijazah kan. Maka takwa ni macam ijazah tu lah. Nak dapat lulus, tak lulus, markah banyak mana, atas apa dia? Atas kita yang performance selama 4 tahun itu. Hanya semata-mata kita tumpu yang awal, yang ujung tak jaga, maka dia bagi CGPA atau PNGK kan, purata nilai grade kita tu akan totalkan secara semua. Maka sama macam Ramadan, tak boleh ada orang yang dia 10 malam awal semangat dia, mai pertengahan ni dia mula kalut, ujung-ujung dia kalut. Kalau dulu orang duk cari Lailatul Qadar, dia duk pilih Lailatul Qadar. Orang awal-awal puluh sangat penuh masjid surau, sampai parking untuk imam pun dia balas. Mai pertengahan ni dah mula surut, apatah lagi dalam momentum kita hari ni solat di rumah. Allah lagilah menjadi satu bentuk beban yang sangat susah untuk kita campakkan atau untuk kita dapatkan. La'allakum tattaqun, yakni mudah-mudahan bertakwa kepada Allah. Dan di antara jalan nak memperoleh takwa itu adalah dengan jalan istiqamah.
Maka sebab tu dalam bulan Ramadan ni tolong buat satu checklist. Kalau boleh Quran jangan tinggal langsung. Usahakan walaupun hanya dengan baca atau dia kata ustaz kami tak sempat nak tadarus Quran. Baik, kalau tak sempat nak tadarus Quran, tuan-tuan cuba mengulangi apa yang tuan-tuan dah hafal. Ulang balik apa yang tuan-tuan dah hafal. Ustaz saya tak ingat banyak surah, saya cuma ingat qul huwallah. Ulang qul huwallah buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu saya ingat. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak apa, ulang tu 3-4 ayat pun tak apa, tetap dikira pahala. Qul huwallahu ahad dah ada berapa huruf? Khauf lam dah dikira 2 huruf, setiap satu huruf diberikan 10 ganjaran pahala. Dalam Ramadan dilipat gandakan sehingga riwayat mengatakan sehingga 700 kali ganda diberikan manfaat kebaikan kepada kita semua. Sebab tu cari ruang dalam bulan Ramadan ni, Allah nak bagi ijazah kat kita ni, la'allakum tattaqun ni. Maka di atas performance kita. Takkanlah kita nak dapat 4 flat. Ketika kita nak dapat 4 flat, kita tak buat assignment, periksa pun tak pi, kelas pun tak masuk, maka jam lah nak dapat celah mana 4 flat kan. Melainkan dekan tu mak menakan kita. Maka kita tak ada kena mengena dengan dekan tu. Tak ada jalan melainkan sama-sama kena istikhamah. Jangan mencari adat. Maka sebab tu kalau orang yang faham tentang erti kebaikan Ramadan, maka dia akan memanfaatkan sepenuhnya dalam bulan Ramadan. Sehingga kan ada ulama yang 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, dia telah pun berdoa agar waballighna Ramadan, agar dimasukkan, ditemukan, dibawa dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah habisnya Ramadan, 6 bulan pula minta agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada setiap amalan yang dilakukan. Malah baginda Nabi SAW sendiri mengajarkan kita satu doa yang kita akan bacakan ketika masuknya bulan Sya'ban. Rejab, minta maaf, daripada masuknya bulan Rejab dan Sya'ban, kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan masukkan kami, temukan kami dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak cerita tentang besarnya fadilat Ramadan tu sampai minta bersungguh-sungguh untuk masuk dalam bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan bila sebut tentang syurga, kenapa kita bahasa dekat dengan syurga Ramadan? Baik, yang pertamanya kita faham. Kenapa fasa kali ni Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dengan episod yang berbeza kepada kita? Tahun ni tuan-tuan mungkin untuk kali pertamanya kita tak dengar langsung perbalahan tentang bilangan rakaat Ramadan. Tahun ni tak dengar langsung perbalahan tentang bilangan Ramadan punya tarawih punya rakaat. Kalau biasanya pada awal-awal hari tu biasanya kan kita akan dengar 8 ke 20, 8 ke 20. Tahun ni untuk kali yang pertamanya tak bincang sangat pun, sebab saya yakin insya-Allah para imam-imam di rumah, imam-imam part time ni semua balas 8 belakang. Siapa yang buat 20 tu kira champion tuan-tuan. Sebab tu dia tak bahas. Sebab tu ingat hari ni kita banyak berbincang dan kita akan banyak berkhilaf tentang perkara yang memberikan dari sudut kepentingannya kepada kita. Contoh kalau tanya orang isap rokok, apa hukum isap rokok? Dia akan jawab makruh. Contoh. Tapi kalau orang yang tak isap rokok, jelas. Kalau tanya saya yang tak isap rokok, kita kata jelas haram. Malih fatwa kebangsaan haram, malih fatwa negeri-negeri sendiri mengatakan hukumnya adalah haram. Maka sama dengan orang yang penyegan, maka dia akan cari apa benda untuk mengiyakan perbuatan-perbuatan malasnya dia. Tu tahun ni tak ada, sebab kita semua malas. Semua malas, termasuk saya yang bercakap pun 8 je tu, tiba tiap malam tu mujuk 8. Kan? Ada orang yang dia kata Ustaz 2 rakaat boleh tak? Ada hari tu dia telefon, Ustaz saya nak buat 2 rakaat boleh. Saya kata tarawih itu maknanya adalah solat yang kita ulang banyak kali. Saya kata paling cak ayam pun kalau paling cak ayam pun buat 4 rakaat. Itu kalau paling lekeh lah. Kalau 2 tu tak melengkapi makna tarawih itu sendiri. Tarawih itu makna jamak kepada solat yang berbentuk istirahah. Berbentuk kita ni berehat-rehat. Sebab tu paling malas sangatlah, alam 4 rakaat 2 salam saja.
Malas dia kata ustaz, malas betul, baik, tak payah baca. Baca surah Fatihah, terus Allahu Akbar. Sah tak? Sah salat. Sah salat. Kata ustaz, saya nak baca qul huwallah bahagi dua, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu Akbar. Lagi naik rakaat kedua, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sambung balik yang separuh lagi pada rakaat yang seterusnya, sah semayang. Dia kata, ustaz, saya tak ada juga, memang saya tak sempat, saya ingat dalam Quran satu surah pun. Boleh qul huwallah tu dibahagikan 4 pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Boleh, cuma naya makmum di belakang. Terkejut dia, celek mata dia. Weh, tu imam ni laju sungguh satu ayat je. Tapi salah ke? Tetap tidak salah. Ala kulli hal, jangan sampai tidak ada langsung pengisian ibadah dalam malam hari kita. Sebab tu Ramadan tahun ni berbeza disebabkan Allah nak memelihara hati-hati manusia ni di seluruh dunia, bukan kata di Malaysia, di seluruh dunia, daripada kita berbalah dan berkhilaf, daripada benda-benda hal-hal yang furuk, hal-hal yang tak sepatutnya bergaduh. Maka Allah jaga kita pada tahun ni dengan sangat baik. Yang kedua, ketika bulan Ramadan pada fasa PKP ni, kenapa disebut dengan syurga? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan tauliah. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menaikkan darjat para suami yang ada di rumah masing-masing dengan diberikan jadi imam part time tu. Tuan, kalau bulan Ramadan tahun lain try kita tanya tu imam kita, nak boleh malam ni saya nak jadi tu imam sekali, depa tak bagi tuan-tuan. Tapi tahun ni alhamdulillah Allah mengizinkan dalam rumah tangga kita secara tidak langsung kita menjadi imam untuk solat tarawih, solat berjamaah, yang saya yakin pada waktu-waktu yang lainnya kita tak ada pun kesempatan tu nak buat benda tu. Tapi tahun ni tiba-tiba Allah bagi ruangan itu secara paksa, dan secara tidak langsung saya yakin ramai daripada para ayah-ayah dan suami termasuk saya sendiri, kita mula buka Al-Quran, kita mengulang Al-Quran, kita mula membetulkan bacaan Quran kita. Disebabkan kalau sebelum ni yang baca tak betul, tu imamnya kita duk komplain, tu imam ni setiap tahun suara dia duk ulang surah yang sama. Tahun ni kena kat kita. Kan? Tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni kita duk komplain, tu imam ni lagu macam lagu apa lagi. Orang nyanyi lagu Negaraku sedap lagi, takkan duk baca Quran dia duk ulang satu line je. Tahun ni kita jadi imam baru kita tahu betapa susahnya nak melagukan, nak mentaranumkan daripada surah ataupun bacaan-bacaan Quran kita. Sebab tu hikmah dia sangat besar. Tiba-tiba tahun ni Allah menunjukkan apa kelemahan kita. Sebab tu baginda Nabi SAW menyebut, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik pandai itu ke atas diri mereka ada satu sifat. Di antara sifat yang kena ada kepada mereka adalah sifat man dana nafsahu. Mereka ni akan banyak memuhasabah diri. Sebab semua kita ada kurang, tuan-tuan. Tapi bila kita tahu kelemahan tersebut, sekurang-kurangnya kita boleh memperbaiki. Para suami dah mula tahu, bacaan Fatihah dia tak berapa betul, maka dia mula melangsungkan untuk membetulkan bacaan Fatihah dia. Dia mula tahu dah, Quran ni dia cuma ingat berapa ayat, berapa surah je, maka dia mula menambah daripada nilaian hafazan Quran dia. Sebab semua lelaki ataupun suami dia ada ego dia. Bila dia baca, takkan nak kena tegur kot, maka dia akan mula upgrade. Saya yakin kalau sebelum ni ramai orang yang rasa selesa dan dia tak perlu nak tambah apa-apa, tapi fasa sekarang ramai dah daripada para suami yang dah mula menghafal Al-Quran walaupun daripada surah-surah yang pendek yang sebelum ini dia tidak pernah tambah pun. Sebab tu hikmah. Dan tuan-tuan, jarang kan kita dapat semayang berjemaah dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri kita, dengan suami, dengan anak-anak. Tapi tahun ni Allah izinkan dengan asbab fasa pergerakan kawalan kita ni membuatkan hari ni tuan-tuan dapat kita solat berjemaah kerap daripada yang sebelum-sebelum ini, disebabkan coronavirus je. Satu makhluk yang dibenci oleh seluruh manusia di dunia sekarang. Kalau kita buat undian, dulu orang meluat kat Donald Trump. Sekarang kalau buat undian, orang meluat kat
coronavirus lebih meluat daripada Donald Trump lagi. Kalau boleh nak cepat-cepat untuk agar makhluk yang bernama coronavirus ni untuk diangkat, dihapuskan daripada alam kita. Tapi tetap ingat, dengan asbab coronavirus membuatkan hari ni manusia dah tak mula bergaduh tentang bilangan rakaat, tak bergaduh sangat dah bab politik. Oh, hari tu sakai gila-gila tapi tiba-tiba jadi hilang sekejap, tenang sekejap sebabkan manusia mula bersatu padu untuk membincangkan solusi daripada mencari salah ataupun menunding jari. Dan sebab tu kata hebatnya Ramadan pada tahun ni. Dan Allah izinkan juga Ramadan tahun ni kita mudah untuk kita boleh membaca Al-Quran disebabkan banyak duduk di rumah. Alasannya, kalau kita yang tak baca langsung itu atas peribadi. Kita ada banyak platform-platform yang kita boleh gunakan untuk kita manfaatkan untuk sama-sama ambil daripada kepentingan Al-Quran ni. Saya mengajak kepada semua tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Maksudnya jangan pernah ada yang meninggalkan Quran. Saya kata tadi, kalau tak sempat untuk nak baca, ulanglah daripada apa yang kita hafal. Sebab Al-Quran itu sendiri diberikan the only satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang saat kita baca dapat pahala. Tuan-tuan tengok pun dapat pahala. Maksudnya tak sempat nak baca ni, tuan-tuan pun tengok je lah ayat-ayat Quran tu. Buka Quran belek satu. Tengok dapat pahala. Dan dengar pun dapat pahala. Maksudnya, tuan-tuan nak tengok tak larat ni. Tuan-tuan pun buka lah audio Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tuan-tuan dengar saja. Nak baca tak larat ni. Tuan-tuan dengar pun diberikan dengan pahala. Dan ditambah juga saat dipegang. Kita ambil Quran, kita pegang, buat tunjuk jari ni, tunjuk tu, pegang ayat-ayat Quran tu juga diberikan pahala. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ketika nak memegang naskah Al-Quran. Apa makna pegang naskah Al-Quran ni? Kita pegang naskah Quran tu dapat pahala. Dan nak memegang naskah Al-Quran wajib kena berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i, saya ulang. Pegang tu wajib kena ada wuduk. Kalau tak pegang, tak wajib ada. Maksudnya saja nak baca. Contohnya dah duduk kat tempat tidur, maka kita pun mulalah nak baca ayat Quran. Dah nak tidur ni. Dan kita pun hafal dalam surah tu. Kita ingat surah yang kita nak baca tu. Maka kita kata tak dan dah ni nak ambil wuduk. Maka kita pun terus mengulangi ayat Quran tersebut, maka tak wajib ambil wuduk. Kalau kita baca tanpa kita memegang daripada naskah Al-Quran. Contohnya ambil Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan kita dah ingat dah, maka tak wajib kita mengambil wuduk, melainkan kita memegang daripada naskah Al-Quran. Maka make sure dalam fatrah-fatrah macam ni, pastikan Al-Quran itu sentiasa ada dan wujud dengan kita. Kalau tidak boleh dibaca, maka tengoklah ayat dia. Tak boleh ditengok, maka dengarlah ayat dia. Tak boleh nak dengar, maka peganglah ayat-ayat Al-Quran itu, tetap diberikan ganjaran-ganjaran pahala. Sebab tu ada guru saya ada pesan, dia kata apa? Bulan Ramadan, sunat ke atas kita ini walaupun dah hafal. Contohnya kita dah hafal Quran. Kita 30 juzuk, kita dah hafal banyak surah-surah. Maka bulan Ramadan sunat ke atas kita ambil Al-Quran, kita buka di depan tu. Kita buka di depan sebagai untuk bacaan walaupun kita dah ingat. Macam baru ni saya post satu gambar. TV tu dimanfaatkan, dia buka helaian-helaian Quran di TV. Maksudnya sambil imam baca, dia tengoklah. Dia nak baca surah Sajadah. Dia nak baca surah Sajadah, dia pun buka muka surat Sajadah di depan dia. Bukan berkiblatkan TV, tapi TV tu dimanfaatkan untuk jadi seolah-olah macam kita duduk kat masjid tu, dia ada macam dia panggil hamil. Hamil tu tempat yang pegang Quran tu dan dia ada Quran besar tu kan. Tu sekarang kita manfaatkan teknologi, dia pun buka dengan TV. So, dia tengok ayat Quran tu walaupun mungkin dia dah ingat. Kan mungkin surah Sajadah tu dia ingat dah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Tanzilul kitabi la raiba fih hudan. Dia baca lah. Dia pun baca. Walaupun dia ingat. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Ayat kedua surah Baqarah dia ingat dah. Tapi saja dia tengok, maka dapat juga pahala. Kata guru saya, sunat dalam bulan Ramadan. Sebaiknya, biarlah kita memandang daripada Al-Quran itu sebab nak pahala daripada kita tengok, kita baca dan kita dengar. Tu kata bulan Ramadan Allah bagi banyak gila pahala kat kita. Tarawih ni hanya ada bulan Ramadan je. Jangan duk buat gatai pula. Dia kata, Ustaz, saya Ramadan itu kalut, tak ada, letih siang puasa. Malam makan banyak, jadi tak ada nak sembahyang tarawih. So biasa malam saya lena ya Ustaz. Tapi bulan Syawal saya lapang Ustaz. So saya ingat bulan Syawal ni saya nak buat tarawih lah Ustaz. Jangan duk buat gila. Sebab tarawih itu hanya ada khusus dalam bulan Ramadan. Khusus hanya ada dalam bulan Ramadan. Jangan duk buat gelong. Dia kata tak apa Ustaz, saya ni jenis suka beramal. Jadi saya ingat bulan Ramadan saja saya tak dan. Tapi bulan Syawal, bulan-bulan Zulhijjah, Zulqa'adah apa semua ni saya boleh. Maka tak boleh. Haram hukumnya mengerjakan solat tarawih selain daripada bulan Ramadan. Betul kata Ramadan ni syurga dia. Dan apa yang bestnya dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan rahmati Allah. Kelebihan Ramadan itu sendiri barang siapa? Barang siapa yang berpuasa, yang solat sunat dalam bulan Ramadan diberikan ganjaran pahala seperti dia mengerjakan solat fardu dalam bulan yang lain. Semayang tarawih 8 rakaat tu tuan-tuan, bandingan pahala yang Nabi SAW sebut adalah sebanding dengan tuan-tuan semayang fardu daripada bulan yang lain. Pahala dia tu lah kalau dari segi timbalnya. Kalau kita nak buat timbang taranya, macam tu. Nak abang kata besarnya ganjaran pahala. So nak tunggu apa lagi? Ambil manfaatkan sebaik mungkin. Banyakkan semayang sunat. Tuan-tuan tulis. Saya bagi kat tuan-tuan beberapa solat sunat yang disebut dengan solat sunat muakkad. Solat sunat yang sangat dituntut. Nabi kata kalau boleh aku nak wajibkan umat aku untuk solat sunat ni jangan tinggal. Baik, ambil tuan-tuan ingat. Saya sebut beberapa ni. Yang pertama dari sudut fadilat, solat sunat yang besar dari sudut fadilatnya yang disebut berdasarkan hadis sahih, di antaranya solat sunat qabliyah subuh. Kalau boleh jangan tinggal langsung. Kalau tertinggal qada. Maksudnya tuan-tuan jaga-jaga pukul 7 5 minit dah ni. 7 5 minit maksudnya nak semayang tu tak sempat dah. Nak semayang sunat tak ada dah. Kena balas terus lah sebab ujung-ujung waktu dah. Maka tuan-tuan pun Allahu Akbar semayang fardu. Selesaikan yang fardu. Habis maksud yang selesai yang fardu, boleh untuk bangun untuk buat semayang sunat. Ataupun tuan-tuan nak pergi masjid. Tuan-tuan start motor, duk kalik-kalik tu. Keluar-keluar dengar tu imam dah mula, Tok Bilal dah qomat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. So kita baru masuk masjid ni. Tak sempat semayang qabliyah. Tak sempat semayang tahiyat masjid. Imam dah mula nak angkat takbir. Maka ketika tu adakah kena salat sunat qabliyah subuh atau tahiyat masjid? Jawapannya tidak. Terus kepada salat fardu. Mengikut imam, selesai je semayang dengan imam, boleh untuk kita qada qabliyah subuh. Sehingga ada dalam kitab mengatakan kalau kita ni tak dikira sebagai qada, hanya bangun niat qabliyah subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala takbir macam biasa sahaja. Nak abang kata besarnya fadilat qabliyah subuh tu sehingga kan kalau boleh jangan tinggal. Nabi kata kalaulah umat aku mengetahui fadilat tentang qabliyah subuh, nescaya mereka akan sanggup merangkak untuk pergi ke masjid untuk dapatkan fadilat qabliyah subuh. Baik, ada Kak Ina Saimin. Tanya dalam ni, dia tanya satu soalan, Ustaz, masa pergi luar negara tak bawa Al-Quran, baca melalui handphone je, macam mana dari segi pahalanya? Ya, pahala tetap sama, dapat pahala yang sama. Cuma kehilangan pahala dari segi naskah Quran tu lah. Cuma disebut juga, dibuatkan tamsilan, walaupun hanya dalam telefon, tetap dikira juga sebagai Al-Quran. Baik, macam mana pula keadaan Ustaz? Dia kata yang kami buh dalam telefon Quran kami, apps Al-Quran tu kan.
So nak masuk bilik air macam mana? Takkan nak tinggal kat luar kot? Tak, boleh masuk dengan syarat janganlah galak duk tengah masuk bilik air pun dia buka juga. Buka apps Quran tu. Masuk bilik air sambil duk kencing berak duk baca Quran. Macam tu hukumnya adalah haram. Tapi sekala semata-mata Quran tu duduk dalam ni, maka dia hanya bersifat tumpangan dalam Al-Quran yang menjadi haram kalau dibuka dalam tempat bilik air atau tempat-tempat yang diharamkan. Adapun kalau duduk di luar negara, maka tidak menjadi salah untuk kita mengambil fadilat pembacaannya. Tetap dapat pahala sama macam orang yang memegang naskah, tetapi orang yang memegang naskah dapat kelebihan dia memegang terus daripada fizikal ayat Al-Quran tersebut. Betul tadi tak ada alasan dah lah. Tu kalau orang duduk luar negara pun boleh baca Quran. Habis kita yang duduk dalam negara, Quran tu berabuk lah. Ingat, setiap habuk yang ada di atas Quran yang kita tak buka tu akan dakwa kita di padang mahsyar. Ya Allah, inilah si fulan dulu ya Allah. Yang telefon dia tak pernah ada habuk sikit pun. Tapi Qurannya dah mula berabuk, yang hanya disentuh hanya dalam bulan Ramadan. Maka jom ambil Quran kita, buka Quran kita, manfaatkan Quran kita. Sebab tu kami sendiri pun sangat struggle untuk kita siapkan apps tentang tadarus online kan. Kalau kita nak membawakan budaya Al-Quran ini. InsyaAllah doakan kita dah ada beberapa benda yang kita tengok kekurangan daripada tadarus online kita upgrade dan alhamdulillah hari ini dah ribuan orang yang dah download dan manfaatkan insyaAllah. Siapa yang belum boleh pergi ke tadarus online sama-sama. Percuma sahaja, kita tak charge bayaran apa pun. So sebabkan apps yang baru, so banyaklah benda-benda app yang kita kena sedang tambah baik. InsyaAllah doakan hari Khamis ni akan keluar versi 2.0 insyaAllah. 15 yang terakhir kita akan all out dalam tadarus online kita mudah-mudahan. Walaupun tadarus online kita saling dapat manfaat untuk kita tadabbur. Saya baca, yang ni dengar, yang reti baca makna dia sikit. Ayat yang ke-14 daripada suratul Baqarah, Allah menceritakan tentang sekian. At least kita faham juga sikit sebanyak. Walaupun kita ni bukan alim tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan tak reti apa sangat pun. Kita mungkin alim dalam bidang kita sikit je. Kalau kita engineering, kita mungkin faham dalam bidang engineering je sikit. Bukannya terror tak mana pun. Tu pun kalau jumpa dengan senior engineering, kita rasa ya Allah macam tak reti apa. Kan? Kita mungkin pandai masak, tapi try jumpa dengan orang lama yang pandai masak. Allah, tuan-tuan, mereka main campak-campak pun sedap. Kita try campak-campak, tengok kuali pun kadang-kadang tak masuk yang kita campak. Maka, tu tak perlu nak sombong dengan pemilikan ilmu yang Allah izinkan. Dia kata, Ustaz, saya baca Quran dah elok dah. Elok sebab kita baca sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengan saya baca seorang-seorang, tuan-tuan akan rasa seolah-olah pembacaan kita ni macam khori kebangsaan. Rasa macam tak ada salah langsung. Tapi try baca dengan orang. Apatah lagi baca dengan guru yang memang takhasus dalam bidang Al-Quran. Tuan-tuan akan tengok betapa ayamnya pembacaan Quran kita. Saya tak kata kat tuan-tuan, saya kata untuk diri saya sendiri. Saya ingat di tahun 2007. 2007 waktu tu, 2007 betul. 2007 saya pergi jumpa seorang guru saya, Ustaz Syekh Naim Hashim di Simpang 4 Pulau Pinang. Saya pergi dengan sahabat saya Ustaz Alif Shuaib. Kami pergi ke Penang sebab ke Ustaz Naim Hashim ni dia takhasus dalam bidang Quran. Lebih daripada 10 tahun duduk di Mesir semata-mata dalam bidang Quran sahaja. So niat memang pergi cari tu. Waktu tu saya ingat saya duduk di Tafiz dah waktu tu. Duduk Tafiz di Sekolah Agama Daris. So, maksudnya tahfiz ni bukan berarti bacaan saya baik sangat, tapi elok. Boleh sikit tu kira tak ada lah komen sepanar sangat. Maksudnya kira boleh baca. Waktu pergi tu dengan kawan kita, niat memang nak pergi baca surah Fatihah. Nak betulkan surah Fatihah saja. So, pergi jumpa dengan dia, saya ingat lagi. Kami start baca Al-Quran daripada baca surah Fatihah. Fatihah saja, nak berapa ayat je surah Fatihah. Daripada pukul 10 pagi sampai dekat asar. 4 ke 5, 6 jam tu, hanya membetulkan suratul Fatihah sahaja. Dan momen waktu baca tu barulah kita tahu betapa banyaknya kesalahan ketika nak membaca Al-Quran. Surah Fatihah saja tuan meleleh air mata ni sebab banyak. Nak sebut alham, alif dengan ain, bezanya dekat mana? Ha dengan ha dekat mana? Ui tuan-tuan, menangis orang rasa. Apa sifat huruf sin, apa huruf sa. Satu persatu bila dibetulkan, baru kita tahu, ya Allah Rabbi, betapa cak ayamnya dari segi bacaan-bacaan kita
Yang Allah. Lepas tu ustaz sebelum ni kan baca okey sebab kita baca sendiri. Cuba cari ahli-ahli dalam bidang Quran. Contohnya tuan-tuan cuba search tengok siapa guru-guru yang pembacaan Qurannya baik. Cuba search. DM dia secara personal, ustaz boleh tak ustaz nak minta saya nak telefon ustaz nak buat voice ataupun nak buat video call. Ustaz boleh tak buat video call, ustaz dengar saat kami baca. Sebab apa video call? Sebab video call ni dia boleh nampak. Maksudnya bila nampak tu tahulah sebutan huruf. Contohnya macam surah apa, beza huruf mim dengan huruf nun. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nun di belakang, maka tak tutup mulut. In tu tak boleh rapat mulut. Tapi seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mim wajib tutup mulut. Jadi bila kita buat dengan video call, ustaz tu mungkin nampak. Bila ustaz tu nampak, boleh tolong bantu untuk kita betulkan. Baik, Muhammad Azrul dia tanya soalan, ustaz, kalau pegang Al-Quran, ada maksud wajib wuduk juga ke? Maksudnya, kalau baca tafsiran, tak ada masalah. Tafsiran sahaja. Tapi kalau Quran yang dari segi tulisan asalnya dalam bahasa Arab, yang di bahasa syurga, wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau terjemahan sahaja, memang terjemahan. Contohnya terjemahan suratul Fatihah yang tak ada pun dari segi ininya, maka tak menjadi isu. Tetapi ingat dalam mazhab Syafi'i wajib kalau kita pegang daripada naskah Al-Quran itu wajib dalam keadaan berwuduk. Bagus soalan ni. Sebab kadang-kadang orang mungkin dia ralat, dia tak tahu. Dia kata ustaz mazhab balik baik. Mazhab balik kalau kita alim, maksudnya kita ni pakar 4 mazhab, boleh. Di masalah kita mazhab Syafi'i pun duk melelong lagi. Baik ada orang sah tak solat tarawih jika imamnya diimamkan oleh anak yang umur 9 tahun dengan pembacaan surah dengan melihat Quran di depan. Tak ada masalah, boleh. Zul aud boleh. Anak 9 tahun. Cuma sebaiknya biarlah anak yang dah baligh. Dah baligh ni biasanya 10, 11, 12 tahun tu berkemungkinan kalau lelaki 12 tahun dah baligh. Tetapi kalau 9 tahun kita nak mengajarkan dia, solatnya tetap sah. Sebab solatnya tetap dikira sah, cuma tidak afdal. Tidak afdal. Sebab berbalik kepada, kita tengok balik daripada syarat sah solat. Okey baik. Sambil saya menjawab soalan tu, kita tengok balik. Apa itu syarat sah solat? Zul Aud dia tanya, boleh tak kalau anak umur 9 tahun jadi tu imam? Bulan-bulan Ramadan ni kan, suami dah memang jam lah. Suami yang angkat bendera putih dah, serenda. Tak boleh dah nak jadi tu imam. 12 hari duk ulang surah sama. Maka anak pun kata, Abah duduk belakang pula. Abah duduk belakang. Biar cek pula yang jadi imam. Maka boleh ke tidak? Baik, kita tengok. Syarat wajib solat ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang ketiga suci daripada haid, najis ataupun nifas dan sebagainya lah, benda-benda daripada kekotoran. Itu syarat wajib. Tetapi syarat sah. Syarat wajib maksudnya kalau saya cukup 4 syarat ni, wajib kena solat. Tapi syarat sah pula berbeza. Apa makna syarat sah? Bila cukup syarat ni, sah dah solat dia. Apa dia? Yang pertama menutup aurat. Boleh tak semayang pakai boxer saja? Tak boleh. Saja dia kata buat style. Buat pakai boxer saja. Tak apa dia kata, ustaz, isteri saya tak ada aurat. Bukan masalah isteri ustaz. Syarat sah solat itu wajib menutup aurat. Hati-hati dalam bab ni. Kadang-kadang perempuan dia pakai telekung yang jenis melekat pada tubuh badan. Kain lycra ke apa, kain apa yang melekat pada tubuh badan. Walaupun labuh tapi nampak bentuk tubuh badan, maka hukumnya adalah makruh dan boleh jadi haram ketika menunaikan salat. Sebab dia tidak menutup aurat. Dia tidak compliant kepada menutup aurat. Yang kedua, syarat sah adalah yakin masuknya waktu. Nak sembahyang tarawih, bila yakin dia masuk waktu? Adalah selepas daripada waktu isyak. Lepas sembahyang isyak. Wajib kena sembahyang isyak, baru boleh sembahyang tarawih. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, suci daripada hadas kecil ataupun besar. Yang kelima, suci daripada hadas ataupun najis pada badan, pakaian dan keempat. Maksudnya apa? Budak yang mumayyiz pun sah solat dia. Cuma dalam perbahasan mazhab, tidak afdal ke atas orang yang belum baligh mengimamkan walaupun hanya dengan solat sunat. Faham tak kat situ?
At least maksudnya kalau kita sekadar nak mengajar anak, bagilah nak contohnya semayang semayang witir. Boleh bagi dia nak, biar dia rasa. Kan buat 3 rakaat tu kan, kita ambil 2, bagi dia rasa 1. Ataupun bagilah dia solat sunat ba'diyah isyak, bagi dia rasa jadi imam. Bila dia bagi jadi imam, maka dia boleh membetulkan bacaan dia. Dia boleh membetulkan bacaan dia dan dia boleh tahu kat mana salah ataupun betul. Dan kita pun boleh tahu anak kita surah Fatihah dia betul kat mana, salah kat mana. Kat situ poin yang kita boleh dapat untuk betulkan. Dan satu manfaat lah, bagus soalan daripada sahabat kita Zul Daud tadi. Dia kata boleh dah anak umur 99 tahun jadi imam? Jawapannya boleh dan sah, cuma tidak afdal. Tapi dengan niat nak mengajar boleh. Cuma jangan buat pada solat fardu. Solat isyak, solat maghrib, subuh, zuhur, asar jangan buat bagi anak yang belum baligh jadi imam. Adapun pada solat sunat boleh. Malah kalau kita tengok ada satu pasti. Setiap sembahyang duha dia bagi pelajar-pelajar dia. Saya di sekolah anak saya di Bilal Smart Kid tahun lepas pun, pagi-pagi pelajar-pelajar tu sendirilah. Berumur 6 tahun, 5 tahun tu semua dia pilih jadi imam. Mendidik anak kita jadi imam. Walaupun kita tengok ada imam yang duk isap puting ni. Dia jadi imam. Allahu Akbar, dia ambil dalam poket, puting dalam mulut. Kawan di belakang ni duk tunggu apa suara tu imam tak keluar. Nak keluar apa imam duk isap puting. Mak dia abang dah. Kan? Kalau tak mau bising, isap puting. Dia pun tak mau bising tengah semayang. Sebab bising dia kata kalau bercakap batal semayang. Kan? Maka dia isap puting, tak batal semayang. Mungkin mak dia tak ada abang habis. Sanad terputus. Maka sebab tu, cuba baca start daripada hari ini, jadikan fasa PKP ni untuk sama-sama kita betulkan bacaan Al-Quran. Ada seorang sahabat Pak Tam Kulaan, dia tanya apa, Ustaz boleh explain ke cara penggunaan tadarus online? Saya tengok banyak sangat grup. Baik, untuk Pak Tam Kulaan, kita dah upgrade dah, ada beberapa update yang kita buat bahagian grup yang banyak tu. Sebenarnya grup yang banyak tu adalah bahagian matchmaking. Kita tengok dan kita masuk, kita boleh baca dengan siapa yang kita nak. Dan kita kita update dah benda tu untuk kita selesaikan. Dan InsyaAllah akan keluar juga video tutorial penggunaan tadarus online. Platform untuk minggu yang pertama adalah platform untuk kita try dulu. Apa yang masalah dan sebagainya untuk kita adjust. The realnya ada insyaAllah pada hari Khamis ni kita akan lancarkan, dia panggil 2.0. Kat situ kita ada beberapa update features lah yang kita dah tambah baik daripada apps tadarus online tu. Baik, ada Nashfirah, dia tanya Ustaz, kalau lelaki pakai kain pelekat saja tak pakai baju, sah ke solat? Menutup aurat sah. Tetapi ada perbahasan yang mengatakan makruh. Sebab tidak beradab. Bayanglah semayang tak pakai baju, Allahu Akbar ni bulu ketiak nampak merenda keluar, nampak uduh sangat tuan-tuan. Kita nak menghadap, nak jumpa Allah. Semayang ni adalah ibadah khusus yang kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan dalam keadaan tak pakai baju. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi jumpa bos pun kita pakai elok-elok. Kita dapat undangan daripada yang di Pertuan Agong. Tuan-tuan, nak jumpa bulan depan. Bulan ni kita dah siapkan pakaian cantik. Kita dah start cara nak berjalan macam mana. Kita dah belajar protokol. Ampun patik. Akan cakap dengan keadaan proper dan kita akan atur bahasanya. Maka takkanlah saat kita nak bertemu dengan yang menciptakan yang di Pertuan Agong. Yang menciptakan sekalian presiden di dunia. Yang menciptakan alam semesta ini, takkanlah kita jumpa dalam keadaan kita tak pakai baju. Maka solatnya mungkin tetap sah, tetapi dari segi perbahasannya ada yang mengatakan, para ulama mengatakan boleh menjadi makruh kerana seolah-olah tidak ada adab. Malah kalau yang semayang pakai baju pagoda, kadang rimah perut kita tengok. Kenapa tidak kita cuba pastikan waktu nak semayang tu cuba pakai pakaian yang baik, buh minyak wangi. Walaupun kadang-kadang pakai t-shirt tapi spray bila minyak wangi, dapat pahala dah. Maka tak salah, tapi boleh. Tapi nampak macam tidak beradab lah. Kita nak jumpa orang yang kita sayang, kita nak jumpa dengan orang pembesar-pembesar, maka kita akan pastikan dari segi penjagaannya sangat sempurna. Apatah lagi kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagilah kena jaga benda-benda yang macam tu. Terima kasih pada yang bertanyakan soalan. Betul Ustaz kalau baca sendiri, betul. Tu kata Wawa, yes, dia kata apa? Di audio kuliah dia kata, kalau baca sendiri kita tak tahu salah. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan cuba ambil Quran sekarang, baca tengok. Buka mana-mana surah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik tu.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca seorang-seorang tak dengar asal salah langsung. Tapi dia buka baca dekat orang yang jauh lebih faqih tentang ilmu Quran, sebut Allah tu pun kadang-kadang mungkin dah ada kesalahan dia. Sebab tu sunat kalau kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana cara Nabi belajar Al-Quran. Nabi belajar dengan malaikat Jibril alaihi salam, dengan cara Nabi baca, malaikat Jibril dengar, malaikat Jibril baca dan Nabi dengar. Maksudnya konsep dia tadarus ni, konsep dia kita baca ada orang yang dengar. Dan orang tu baca pula kita dengar. Jangan kita baca dia dengar, dia baca kita lena. Jangan dia buat lagu tu sebab banyak berlaku macam tu pula dah. Saya ingat kalau kat masjid dulu saya duduk pergi tadarus di Masjid Penghulu Him. Masjid Penghulu Him ni masjid khariah kami lah. Jadi bila sampai di masjid, dia ada 8 orang. Sebab tu kalau boleh halaqah grup tadarus ni jangan ramai sangat, merepek ramai-ramai. Sebab nak tunggu turn dia sampai tu tuan-tuan 40 tahun baru nak sampai. 40 tahun tu pakai harus lah, tak ada dah ni nak baca kan. Dia dah tunggu, dia kira dah 20 minit sempat lena. So dia baca, habis dia baca, mai dia passing button ke orang, dia tak baca, dia lena. Maka jangan sampai macam tu. Sebab saya kata, tuan-tuan dengar pembacaan Quran orang pun tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan tengok pembacaan Quran tu, tuan-tuan dapat pahala. Walaupun dia kata, Ustaz, saya tak boleh nak tegur sebab dia lagi elok bacaan pada saya, tak ada masalah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang kurang baik, maksudnya gagap, tak lancar, dia mungkin tak fasih, Nabi kata diberikan 2 ganjaran pahala. Yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Maksudnya dia baca tak lancar ni. Mathaluhum kamathalil ladzi qada naran. Dia baca walaupun tak lancar, walaupun macam tu. Dia bukan takak-kak ataupun masih gagak, masih duk merangkak-rangkak ni. Diberikan yang pertama ganjaran pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua diberikan ganjaran pahala adalah mujahadah dia nak membetulkan bacaan Al-Quran. Kalau orang yang dah baca lancar tak dapatlah pahala kedua ni. Tapi orang yang tu kata sayangnya Nabi kepada kita semua masih bagi peluang, ruang untuk kita yang bacaan tak apa nak lancar, termasuk saya. Saya pun banyak tuan baca Quran tak lancar. Bacaan Quran isteri saya lebih baik pada saya, bacaan Quran kadang-kadang anak-anak murid saya lebih baik pada saya. Kadang-kadang malu kita bila kita baca Quran dekat depa kan. Malu kita baca banyaknya kesalahan-kesalahan dari segi huruf, sebutan hurufnya, dari segi makhrajnya, dari segi tajwidnya, dari segi banyaklah benda-benda yang kesalahan. Sebab tu pada saya belajar jangan pernah bagi habis dalam kehidupan. Saya duduk di Mesir tu saya ingat lagi, saya tak mengaji mungkin tak banyak. Saya pergi tu banyak duk main je banyak. Tapi saya khidmat kepada seorang guru namanya Allahumma salli Ahmad. Jadi guru saya di sana tu memang saya khidmat sungguh 2 tahun dengan dia. Syekh Saiful Rijal Al-Azhari, dia duduk lama di sana berbelah tahun, dia duduk di Mesir. So saya khidmat je dengan dia, angkat bank dia apa semua 2 tahun. So setiap hari saya bacalah kat dia daripada huruf ke huruf, daripada mula surah Fatihah sampai juzuk 30 saya baca dekat dia. Dia akan tegurlah huruf kat mana tu. Baru waktu duduk baca dengan dia tuan, baru nampak ya Allah banyaknya salah kita dalam kita duduk membaca Quran, kita duduk hafal Quran, banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tapi seronoklah bila kita dapat khidmat. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 saya bawa balik Syekh Saiful Rijal ni. Dia orang Indonesia tapi dia lama duduk di Mesir. Dia lepasan Darul Ifta, bawa balik di Malaysia dan saya cuba cari tempat kerja. Alhamdulillah sampai hari ni 2020 dia dah berkhidmat di Matin, Mahat Tafiq Imam Nawawi di Perlis di bawah Ustaz Yusaini dah hampir tak silap 4 ke 5 tahun dah. Dan alhamdulillah apa yang saya boleh khidmat adalah sampai peringkat jodoh dia pun saya tolong kira, tolong cari dan bawa dia pergi untuk akad nikah dan sebagainya. Tu khidmat lah yang kita boleh bagi. Mudah-mudahan ada keberkatan. Kalau bukan pada saya, pada zuriat saya, anak saya, sebab kita boleh khidmat kat guru. Lepas tu carilah guru-guru Quran kita. Walaupun guru Quran tu hanya dia mengajarkan kita alif bata je, pergi cari dia balik. Walaupun kalau kita ingat sekolah-sekolah kecil kita dulu waktu kita mula nak kenal Quran, siapa yang mula kenalkan kita dengan alif bata huruf hijaiyah tu? Pergi cari guru ni. Nabi kata apa? Nabi kata man zara aliman fa ka'annama zarani. Disebut dalam kitab Lubabul Hadis. Nabi kata barang siapa yang ziarah aliman, orang yang alim, guru lah, maksudnya guru kita, siapa yang pergi ziarah guru kita walaupun dia hanya mengajarkan alif bata. Tuan-tuan jangan mengecilkan ilmu alif bata nah.
Sebab tanpa alif ba ta, tuan-tuan takkan boleh baca Quran sekarang. Kalau tuan-tuan tak kenal alif ba ta sa jim ha ra tu, tuan-tuan takkan boleh baca Al-Quran sekarang. Maka tolong cari kontak lah, telefon guru kita. Assalamualaikum, sihat ke Ustazah, sihat ke Ustaz? Terima kasih dulu ajak saya Quran bulan Ramadan ni. Saya niat kalau ada pembacaan Quran saya sedekahkan juga kepada Ustazah dan Ustaz lah. Walaupun mungkin bacaan saya tak lancar sekalipun, tapi tetap saya doakan. Buatlah tuan, cuba usahakan benda-benda yang macam tu. Nak telefon balik. Nabi kata barang siapa pergi ziarah, ataupun ziarah ni juga makna dengan kita ambil berat pasal dia. Pasal PKP nak ziarah tak boleh, kita pun telefon dia. Nabi kata, "Faka'annama zarani", macam mana kamu ziarah aku ketika aku hidup. Wa man jalasa, dan barang siapa yang duduk dengan guru dia. Nabi kata, "Faka'annama", seolah-olah kamu duduk dengan aku ketika hidup. Barang siapa yang berjabat tangan, yang dia pergi salam dengan guru dia, maka diberikan pahala macam dia berjabat tangan dan bersalam dengan aku ketika aku hidup. Maka sebab tu tuan-tuan, carilah ruang dan peluang ni. Cari guru kita balik. Apa salahnya tahun ni tuan-tuan kita bagi kad raya ke, bagi duit raya kat guru kita. Dia pun bukan nak duit tu. Tapi kita bagilah buat surprise RM50 bagi kat guru kita. Alah, RM50 kecil je tuan-tuan nilai dia. Kalau nak banding dengan solat kita hari ni, kita boleh solat dengan sempurna dengan sebab pembacaan Quran yang diajarkan oleh dia. Maka sebab tu benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita nampak biasa, tapi dari segi manfaatnya sangat luar biasa. Kak Ati Saidin, ni orang hebat ni. Kak Ati Saidin ni adalah guru saya juga dalam bidang bisnes, founder kepada Al-Haura Kopi Tiam, satu kedai Arab. Al-Haura ni kalau tuan-tuan makan meninggal, sedap dia tuan-tuan, sedap sungguh di Sungai Petani. Tuan-tuan sampai di Laguna dan di Bertam, tolong search Al-Haura. Kak Ati Saidin dia tanya apa? Dia kata lelaki yang pakai kain atau seluar melebihi buku lali. Cuma ada hadis yang Nabi kata melerek-lerek tu seolah-olah macam menunjukkan tanda angkuh seseorang lah. Pakai baju melerek-lerek. Maka sebab tu sunat ambil bagi duduk atas paras tu sikit. Siapa yang pakai jubah mungkin melerek sangat, mungkin boleh buat sesuatu untuk agar dia jangan sampai labuh tu sampai melerek. Ada hadis yang tu berkaitan, ada satu hadis. Cuma tidaklah sampai hukumnya adalah haram. Satu lagi contohnya, bila jubah yang melerek mungkin boleh kita terheret sekali dengan najis. Contohnya macam kalung maklum kita kan pakai Allah Samad, telekung tu dia melerek, dia relax jalan dari rumah pergi ke masjid tentang 14 km. Habis tik ayam cerah daripada laluan dia tu. Kan? MPSP balik bandara tengok, bagus laluan ni clean, cek balik lah. Maklum tu setiap malam dia heret habis semua. Sampah semua dia bawa. Takut kat situ kebimbangan akan adanya najis-najis. Maka kat tu ketika tu angkatlah. Maklum pun janganlah angkat sampai tekah paha, sampai orang nampak melelong untuk Bilal. Maksudnya kadar yang sesuai. Lepas tu ilmu ni tuan, terus cari ramai gila orang duk bagi manfaat kepada kita semua. Yang kita persoalannya nak cari ataupun tidak saja. Tuan-tuan boleh bina alasan, tuan-tuan boleh bagi alasan. Tapi sampai bila nak terus bagi alasan? Maka sebab tu insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ni menjadi syurga yang terbaik buat kita semua. Dengan asbab Ramadan tahun ni Allah ajarkan kita boleh jadi imam. Allah ajarkan kita boleh sembahyang jemaah dengan keluarga. Kita boleh banyak baca Quran bersama-sama dengan keluarga. Kita boleh buka puasa banyak dengan family. Maka itu adalah satu nikmat yang tidak boleh dibeli dengan duit ringgit, hanya boleh dibayar dengan wala in syakartum la azidannakum. Menunjukkan rasa syukur kita adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan baca Quran, kita banyakkan solat sunat, kita banyakkan buat kebaikan dan kebajikan, khususnya dalam bulan-bulan ataupun manfaat dari fatrah-fatrah macam ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak berhajat menyangkan kalam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, dan terima kasih kepada jawatan kuasa daripada pihak Masjid Al-Khufraniyah Sungai Siput Utara Perak. Untuk makluman, program pada malam ni adalah kerjasama dengan pada pihak Masjid Khufraniyah Sungai Siput. Mereka berhubung dan minta, atau Ustaz boleh tak kita buat live pada waktu malam di audio kuliah pada asalnya. Memang sekarang malam ni dia ada 2 live, di audio kuliah tu ada, dan juga di page Murtada daripada page saya sendiri Muhammad Eko Isra pun ada. Dan alhamdulillah total gabungan daripada 2 ni hampir 400 orang yang duk tengok dalam satu masa. Okeylah. Sekarang ni ada lebih kurang 300 orang yang sedang menonton. Kalau kita pergi di masjid nak dapat 300 orang, boleh tahan lah. Biasanya habis 8 rakaat tu dah cerah dah. Tinggal tu imam, tu Bilal. Tambah-tambah ni malam-malam pertengahan ni menangis ni.
Siang kat ustaz yang malam pertama saya ingat kalau Ramadan biasa malam pertama malam kedua ni parking penceramah pun orang balas. Saya ingat ni banyak bibit parking berceramah pun dia ambil. Depa teh heran apa dia kata siapa suruh berceramah main lambat. Bukan kata parking berceramah, parking tu imam pun dia tibai. Tu imam pening kepala memang tak ada tempat nak parking. Punya nak abang meriahnya pada malam minggu yang pertama tu. Dia tak heran dah siapa dia ke kalau boleh tempat tu imam pun dia henduk juga. Tu tempat tu imam nak jadi imam tu pun kalau dia nak juga ke depan. Bila tu imam kata ni mikrofon baru dia unduk di belakang. Sebab dia kata depan dia senang dia cerah betul ada aircon. Tapi sayang main masuk pertengahan biasanya mula kurang. Orang dah mula hilang dipanggil seronok tu. Kemeriahan Ramadan itu mula hilang dan mulalah manusia itu hilang juga dengan ibadah. Tapi insya-Allah tahun ni mudah-mudahan kekal sampai habis Ramadan dan apa yang kita usahakan itu membekas sehinggalah daripada bulan-bulan seterusnya untuk bertemu Ramadan pada tahun lepas juga, tahun depan pula. Contohnya kita dah mula baca Quran, jangan tinggal pula bulan Syawal. Nisa kata malam 30 Ramadan ada Pak Long dia duduk atas kursi tu kan, dia kata dengan ini saya mengumumkan 1 Syawal jatuh pada 24 Mei. Maksudnya raya lah. Malam tu dia turun ambil Quran ditutup. Sadaqallahal azim. Semoga bertemu Ramadan pada tahun depan pula. Dia abang siap kat Quran dia bisik macam Yusuf Tayyub tu. Jumpa Ramadan tahun depan pula. Janganlah. Maksudnya kita dah biasa dah selama hampir sebulan istiqamah dengan Quran tu, maka usahakan juga daripada bulan-bulan Syawalnya, bulan Zulqaedahnya, Zulhijjahnya, Muharramnya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah bertemu Ramadan pula. Jangan buat leceh, jangan buat lolak tuan-tuan, sayang. Kita usaha dah gila-gila Ramadan ni, tiba-tiba habis Ramadan kita tutup buku terus. Jadi sebab tu ambil peluang sebaik mungkin. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak Masjid Ghufraniyah Sungai Siput. Saya ucapkan tahniah sebabkan sepanjang 30 hari surau Ghufraniyah berturut-turut setiap malam ada. Tuan-tuan boleh follow di page Masjid Ghufraniyah Sungai Siput. Mungkin ada info-info menarik yang boleh mereka kongsikan. Tuan-tuan boleh follow. Di saat yang lain semua duk komplain macam Masjid Ghufraniyah, dia ambil sebagai alternatif untuk manfaatkan medium social media ini untuk dibuat tazkirah dan juga sebagainya. Dan saya tengok pun alhamdulillah untuk malam ni secara teknikal dah hampir 3 ke 4 ribu orang yang dia tengok di page Audio Kuliah dan 4 ke 5 ribu orang juga yang tengok di page Muhammad Aqil Isra. Secara total hampir 10 ribu orang. Maka 10 ribu orang ni akan jadi saksi di hadapan Allah atas keberkatan yang dianjurkan oleh pihak Masjid Ghufraniyah ini. Tahniah ucap sekali lagi. Dan pada tuan-tuan muslim muslimat rahmati Allah, sekali lagi terima kasih atas kesudian untuk singgah pada malam ni. Saya yakin ramai yang sedang sibuk nak siapkan sahur untuk esok, yang nak tengok drama Korea, yang nak tengok wrestling macam-macam ni. Tapi masih lagi boleh buka untuk tengok juga kuliah. Walaupun yang menyampai ni bukan orang yang alim, bukan orang baik tahu mana pun. Bukannya orang yang ada ilmu sangat pun, tapi tuan-tuan gagah juga dengar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi insyaAllah esok kalau tuan-tuan yang ada kelapangan nak jemput, esok pukul 11 di page Muhammad Aqil Isra akan ada kuliah bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. Esok jam 11 pagi insyaAllah, mudah-mudahan. Dan moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan di atas kedaifan ilmu yang bercakap. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini tangan yang banyak buat dosa ya Allah, tangan yang banyak melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah, Kau telah masukkan kami hampir separuh daripada Ramadan ya Allah. Maka ya Allah, Kau angkatlah dan terimalah sekalian perbuatan yang kami lakukan daripada 2 minggu awal Ramadan ini ya Allah. Dan Kau izinkanlah kebaikan yang dapat kami sumbangkan, yang dapat kami manfaatkan pada pengakhiran Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, sedar tak sedar ya Allah, kami sudah melepasi fasa yang kedua Ramadan ya Allah. Kami sedang melalui fasa kedua bulan Ramadan ya Allah, yang disebutkan dengan penuh keberkatan dan kebaikannya ya Allah. Maka ya Allah, rahmatilah kehidupan kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dengan sebaik-baik
kebaikan yang diizinkan dalam bulan Ramadan ya Allah. Pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Pada kami yang mungkin berhutang lepaskan kami dalam jalan hutang kami ya Allah. Pada kami yang sedang menanggung daripada kesusahan terputusnya bekalan makanan, maka datangkanlah orang-orang yang pemurah, yang baik hati ya Allah untuk membantu kesaat kami susah ya Allah. Pada kami yang sedang makan daripada makanan yang haram, riba, rasa syubhah, maka ya Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sedang diuji dengan masalah-masalah yang membebankan diri kami, kehidupan kami, keluarga kami ya Allah, maka keluarkan kami daripada kesulitan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, kami berdosa ya Allah. Kami yakin ujian yang kau datangkan, wabak yang diturunkan sekarang pun asbab daripada perbuatan dosa daripada tangan-tangan kami, hati-hati kami yang kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.